bila ada confirmation tarikh, bila parlimen dibentangkan, bila parlimen bersidang, tarikh dah dikeluarkan, bila of course KLCI akan terasa dia punya impact yang tak baik lah, yang negatif. So selalunya akan tergoncang sementara. Okay, so daripada situ dia akan shake out sedikit. Dia akan shake out. Alright, so kita tunggu keputusan yang sebenar-benarnya. So far itulah berita semalam. Itu kalau orang dalam tahu benda-benda ni, of course diorang dah nampak dan diorang bersedia dalam pasaran. Dan anda boleh perhatikan jugalah sekarang keadaan pasaran pun agak sangat lemah. Agak sangat lemah dan tiada katalis, atau secara ringkasnya tiada katalis, atau secara ringkas tiada perangsang untuk pasaran nak melonjakkan kenaikan atau nak untuk menyebabkan KLCI nak melompat naik ke, susah sebab tak ada katalis, tuan-tuan dan puan. Okay, no catalyst to jumpstart. Okay, no catalyst to jumpstart our KLCI. Tak ada katalis yang boleh melonjakkan KLCI. So yang ada semua banyak faktor tak baik lah, terutamanya politik sekarang ni. Okay, so kehangatan politik semakin terasa. Itu juga yang disebut, yang di-Pertuan Agong dalam dia punya perutusan yang diwakili oleh pemegang besar Mohor Raja-Raja. Okay, alright, so 1550 of course masih lagi menjadi support level untuk KLCI kita. Okay, jadi tinggal berapa mata saja tuan-tuan buat 1550, jadi ada lagi 65 mata macam tu. 65 mata, bukan 65 mata, banyak lagi, 15 mata. Dalam 16 mata saja nak capai ke 1550 support level ni. So maksudnya kita sedang menghampiri, tuan-tuan, menghampiri support level critical 1550, menghampiri support level major, ataupun since December, November, itulah support level yang terakhir yang tercapai 1550 sebelum ni. So antaranya lah so daripada situ sehingga sekarang ada beberapa kali lah cubaan mendekati 1550. Jadi kalau 1550 ini berlakunya pecahan ke bawah, breach atau breakdown support level tersebut, nescaya saya yakin of course dia akan bearish dan mencari support yang seterusnya di antara sehingga 1500. Di antara 1500. Tidak gerak lah. Alright. Okay, so faktor-faktor malam tadi pun saya dah share benda ni. Okay, alright. So kita tengoklah saham apa yang kita nak fokuskan pada pagi ini, tuan-tuan. Pagi ini kita ada tinggal 3 minit saja sebelum pembukaan KLCI pukul 9 pagi ini. Alright, di antara pagi ini kita ada 2 saham yang sepatutnya kita perhatikan pergerakan dia. Pagi ini sepertinya saham MMSV dan juga
Unisem. Perhatikan dia pergerakannya. Okay, so MMSV adalah harga marhain lah, lebih baik daripada Unisem RM7. Harga Unisem RM7 45 sen. MMSV baru 91 sen. So kita tengoklah pergerakan harga untuk MMSV. Ya Allah. Sekejap guys. Sekejap. Tak perasan. Sekejap. Alright, dah pukul 9. Alright, jom kita tengok hasil dia. Malam tadi kita ada bincang tentang saham Swasbadi malam tadi. Betul tak? Gap down 1 sen. Setengah sen. Gap down setengah sen kepada harga 24 sen. Swasbadi siapa yang membeli pada harga 25 sen ke atas, amat risiko lah ya. Berada pada risiko yang tinggi berbanding anda mempunyai saham ini sekitar 24 sen ke bawah kan, atau 24,5. Itu maksimum lah 24,5. Okay, so kalau ada sesiapa yang membeli saham Swasbadi sebelum ini dan masih pegang, okey lagi kan. Semalam dah mengalami kenaikan, lepas tu dia turun sehingga 24,5. 24,5. Paling rendah semalam adalah 24 sen. 24 sen. Jadi hari ini ada gap down nya pagi ni, tapi sedikit saja so don't worry sangat. Pembeli kat situ masih lagi strong, nampak gaya ni lah kan. Okay, so dia perlu kekal harga so far. Untuk Swasbadi ni dia kena hold above 24 sen. Okay, kena above 24 sen, dan 24 sen tu harga terakhir lah terakhir.
Serbadak semalam apa cerita hari ni pula? Serba Dynamic 56.5, 3 sen gap down tuan-tuan puan. 3 sen gap down bermaksud 60 sen. 60 sen semalam pun turun dekat 59.5. Ya, paling rendah semalam 590. Hari ini confirmation dia dah berlaku gap down ke bawah. Ada berlakunya gap down ke bawah tuan-tuan puan bermaksud di situ ada kelemahan yang nyata bagi saham ini. Serbadak Warren juga mengalami gap down pagi ini pada harga 9 sen setengah, 10 sen. Pembukaan dia adalah 10 sen Bila dilihat pada data, open price adalah 10 sen. Paling rendah 9 sen setengah. Okey, situasi keadaan dia masih belum stabil. Keputusan untuk isu audit pada syarikat Serba Dynamic juga masih di dalam siasatan. Ya, jadi kita lihat pihak syarikat Serba Dynamic mendakwa membuat dakwaan undang-undang untuk menyamanlah KPMG, external auditors syarikat Serbadak itu di atas negligence ataupun kita panggil sebagai kesilapan, apa ke nama, negligence aku dah tak ingat. Sekejap, biar saya ingatkan balik sambil lewa apa negligence? Aduh, negligence ni kecuaian. Kecuaian betul tak? Sebagai satu kecuaian. Betul lah. Betul nak panggil, nak recall balik. Jadi dia nak dakwa KPMG ni membuat kerja audit sebagai satu kecuaian. Okay, so kita tengoklah macam mana siapa yang sebab KPMG mendakwa syarikat Serba Dynamic bila dia buat audit ada penyelewengan wang sebanyak 4 bilion kata dia. Ada penyelewengan wang sebanyak 4 bilion katanya lah. Syarikat memang kaya gaban. Sebab saya rasa bisnes ataupun projek nilai dia yang dia dapat tu memang banyak sangat. Ratus bilion tak silap saya lah yang terkumpul. Tak sempat nak buka kamus. Tak apa Cik Zari, negligence lah. Maksudnya dia didakwa atas kecuaian semasa bertugas ke semasa membuat audit terhadap syarikat. Ya, jom kita tengok juga. Semalam kita ada bincang, kita ada juga melihat semula saham iTronic. So saham iTronic ada kenaikan 1 sen setengah pagi ni. 1 sen setengah. Nampak gayanya. Sekali lagi iTronic membuat henjutan di awal pagi. Pagi ini kenaikan 1 sen setengah kepada harga 29 sen. Okey, 29 sen. Nampak macam konsisten Dia punya trend ataupun pergerakan harga tu macam konsisten, slow but steady. Okey. iTronic kita ada bincang, kita ada sharekan saham ini
saham yang breakout semalam. Ewin semalam kita ada tengok saham Ewin. Okey, pagi ni Ewin semalam tutup pada harga 41.5. Pagi ini gap down dia beli. Gap down, buka pada harga 41 sen. Sekarang harga 40 sen setengah. Turun sebanyak 1 sen di awal pagi. Okey. Ini syarikat ataupun harga saham yang semalam ada salah satunya disenaraikan breakout. Okey, termasuklah saham Ewin. Okey, jangan lupa Ewin ini dia dah dalam zone kata apa? Overbought zone. So berhati-hatilah ya, tuan-tuan. Take care of yourself. Okey, bagaimana dengan saham MMSV pagi ni? Pergerakannya turun lagi 2 sen. OMG, gap down pula tu. Gap down sehingga 89 sen. Pagi ni open price 890, tuan-tuan. Turun sebanyak 2 sen. Okay, satu lagi tadi saham apa? Unisem. Ini teknologi juga. MMSV pun teknologi juga. Wah, beza jauh juga ya. Satu gap down 2 sen, satu lagi gap up 7 sen. Beza, memang berbeza. Okey, mesti kita orang tengok bahagian semiconductors, Unisem kan. QES. QES semalam turun 85.5. Maintain dekat harga sekarang ini 85 sen, 86 sen. WIS, apa khabar WIS? WIS turun 2 sen pagi ini, 1.30. Okey, kat mana bahagian cut loss ni? Adakah kita nak kena cut loss semua sekali sebab kerajaan dah nak hampir tak bagus? Adakah kita nak kena buat clearance sama-sama juga? Adakah betul lah, sebab tak kita tengok jangka masa ataupun kita lihat pada sifat behavior market sekarang ni, kebanyakannya mereka dalam keadaan mode berhati-hati ya. So kebimbangan pelabur dan pedagang ini mengundang kepada clearance of the stock, portfolio stock. Okay, so portfolio mereka mungkin cari peluang ketika ini untuk buat distribution. Kena faham distribution tu apa. Alright, so dia nak cari pembeli lah. So untuk distributekan saham-saham itu, sementara menunggu kerajaan baru. Okay, dah lama dah tahu dah kerajaan baru ni bakal ditubuhkan. Dah lama dah, minggu-minggu lepas lagi. So waktu-waktu macam ni diorang mungkin carilah. Satu lagi, tak ada katalisnya, dah tak akan jadi kerajaan lagi. Macam mana nak jalankan projek sana, projek sini? Betul tak? Siapa setuju? Kat sini siapa setuju? Takkan nak jalankan, nak bagi cadangan lagi, nak bagi projek lagi, nak give kerajaan dah nak lingkup lah kan? Kita dah nampak ada benda tu. Betul tak guys? So realitinya apa sahaja yang dikatakan akan ada kerajaan baru akan datang. Okey, banyak faktor yang tiada memberikan orang kata apa, positive side terhadap Perikatan Nasional. Banyak faktor. Jadi kita dah nampak pelbagai pihak lah, pelbagai pihak mengutarakan. Kita bukan orang politik, tapi kita mendengar daripada individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang politik kan. Jadi kita kena tally lah, maksudnya kita kena tahu politik, kerajaan dan juga ekonomi, kerajaan, politik. Okay, so kita kena ambil tahu secara rapat ketiga-tiga ni. Okay, apa dia tadi? Ekonomi,
berkenaan dengan kerajaan, kerajaan dengan politik. Okey, berkait rapat. Okey, tiga-tiga ni. Politik bina kerajaan. Kerajaan akan jaga ekonomi. Okey, saham dalam ekonomi. Okey, so kalau tak jaga sekelupuk ni, kita tak ikut rapat, so kita akan lambat bertindak. Kita akan lewat dalam membuat tindakan dan keputusan. Okey, orang lain dah tahu dah akan datang kerajaan akan buat apa. Orang lain dah tahu dah kerajaan bakal batalkan apa, bakal cadangkan apa, bakal batalkan apa pula, kan? So kalau kita tak ambil tahu, kita akan lost. Kita akan anda akan jadi stuck dekat dalam stock market. Banyak benda ya sangat berkait rapat dengan politik akan bina kerajaan, kerajaan akan jaga ekonomi. Betul? So kalau tiga ni kita tak pantau, macam mana kita nak menang dalam pelaburan saham? So orang sentiasa cakap apa kau main politik ni, apa kau ini, apa kau itu, dengan politik akan tubuh kerajaan, kerajaan akan jaga ekonomi. Faham? So kalau kita tak tahu selok-belok politik, kita tak mahir lah dalam mencari keuntungan dalam pelaburan. Okay? So dalam pelaburan saham ada masa untuk menjual, ada masa untuk membeli. Okay? Tak sesuainya nak membeli, tak sesuainya nak menjual, kan ada masa. Betul? Jadi kena cari, kena pandai. Kita bukannya bina kepandaian dalam sekelip mata, kan? Kita kena bina kepandaian dalam pelaburan saham ni dari pelbagai sudut, dan perlukan ada tempoh masa, proses. Proses. Okay guys, tengok Viz. Apa pun kita perlu bersedia menghadapi perkara-perkara yang buruk macam ni. Lagipun kalau tuan-tuan perasan, KLCI tinggal lagi 15 mata menuju ke 1550. Adakah kebarangkalian 1550 itu akan pecah? Nak tanya tuan-tuan, kalau anda monitor keadaan politik semasa, keadaan pasaran, bagaimana sifat atau behavior pasaran sekarang ini, reflectionnya terhadap beberapa faktor yang merendahkan ataupun membuatkan kelemahan terhadap pasaran. Kita ada faktor-faktor Federal Reserve. Kita ada faktor seperti kes COVID-19 yang mendadak naik secara tiba-tiba banyak dekat Indonesia. Jadi kita ada juga faktor politik yang tidak stabil. Banyaklah faktor. So faktor-faktor ini yang menyumbang kejatuhan pasaran secara global juga, kan? Kita tempatan ada additional lagi. Kita kalau KLCI additional kita politik kita, kerajaan yang tidak stabil ni. Jadi kalau di luar sana kes COVID-19 yang meningkat secara global, mendadak kes COVID dan kes kematian di Indonesia, berlaku kes kematian dan kes COVID-nya meningkat, naik 14,000 sehari macam tu, contoh, kan? So itu kes-kes yang akan memberikan impak negatif news terhadap KLCI, right? Termasuk juga sekitar Asia punya indeks ataupun pasaran secara global. Okey, jadi bagaimana anda lihat kalau KLCI kita menghampiri 1550?
Sekarang 1563 pukul 9.18. 1563 bermaksud ada lagi 13 mata ke bawah untuk dia capai 1550. Okey, saya rasa tak mustahil 1550 itu bagi pandangan saya secara peribadi. Tak mustahil untuk 1550 itu dipecahkan menuju ke arah politik yang tak stabil ni, menuju ke arah persidangan parlimen pula bulan 8 nanti. Okey, so katalis tak ada. Of course katalis tak ada. Kerajaan dah nak tumbang, nak buat apa, projek apa lagi? Kan? Kecuali kerja-kerja korporat macam biasalah. Syarikat-syarikat mempunyai projek masing-masing. Tapi saya yakin kerajaan akan sedikit rasa malu lah. Selagi dia tak ada kerajaan yang stabil dan kukuh, selagi tu dia tak boleh nak bina, selagi tu dia tak boleh nak rancang projek-projek besar untuk negara. Tak boleh. COVID-19 pun tak settle. Betul? Macam mana nak buka projek baru? Ini macam mana nak projek baru? Projek sekarang pun kena berhenti. Total lockdown kata dia, kan? So memang tak ada harapan katalis ni. Dah lama lah kita tak ada katalis. Kes COVID-19 pun yang melambak pun tidak menyebabkan pasaran terangsang dengan healthcare sector. Tidak pula. Yang ada healthcare sector ni sedikit naik, distribution berlaku lebih banyak daripada kenaikan. Maksudnya trend dia sangat menurun dalam healthcare. Anda pun nampak dan anda pun sedang perhatikan sebenarnya. Kes COVID-19 meningkat, tapi healthcare sector tak terangsang untuk naik. Tidak seperti dulu. So di sini kita nampak aktiviti distribution berlaku, sedang melambung-lambung ataupun memberikan hot news, hot story untuk healthcare naik. Akhirnya turun balik, turun lebih kuat berbanding sekali naik. Perasan tak? Perasan tak ni? Saya tunjukkan LKL. Okay, LKL sama. LKL dah bawah 30 sen. Di situ support. So bawah 30 sen, dia dah pecah support. Ada lagi support. Okey, kasih Chan. Dia cakap ada lagi support. Lowest price 27 sen. Saya pulang lah. 27 sen tu support juga. Okey, 30 sen dah pecah, tinggal 27 sen. LKL contoh. Nak buat apa? Buy at ni support. Betul ke? Tak ada. Dia punya katalis dia tak memerangsangkan untuk healthcare melonjak naik. Tak tahulah. Ada kes COVID-19 ke, katil tak cukup ke, tak ada. LKL tetap jatuh juga. Jatuh bawah 30 sen lagi. HLT. Tengok HLT 82 sen. Daripada harga RM1.50, RM1.15, RM1.82 sen dah sekarang. Turun bawah 95. Turun bawah RM1 dulu lah. Turun bawah RM1. Turun bawah 95. Turun bawah 90 sen. Turun bawah 85 sen. Sekarang dekat area level 80 sen. Okey lah, anda kata belilah sekarang. Harga support sekarang, harga rendah ni 79 sen. Distribution. Okay, overall downtrending. Stock graph, tengok. Downtrending. Gap down lagi. Gap down lagi hari ni. Gap down hari semalam, tuan-tuan. Gap down. Stock graph. Not good. Dia ada bagi dividen ke? Kerja dia bagi dividen ni. Banyak betul duit dia. Yelah bilion-bilion kan. Untung nak tak. Gimana bagilah dividen.
Betul tak? Harta lega, gap down lagi hari ni. Support apa yang ada? Support semua dah pecah. Apa support RM8, beli. Support RM8 pun pecah juga, RM8. So dekat sini semua distribution untuk healthcare meninggal. Meninggal untuk healthcare out. Tak ada apa-apa katalis. Naiklah kes COVID-19 banyak mana pun, itu bukan sebagai katalis untuk healthcare lagi dah. Untuk dia naik, nothing. Tak ada apa. Cantik tu. S. Ini alumni saya punya. Wow, amazing. Tanya. Ada sauk tak? CSMY bagi hint PRU 15 maybe Disember tahun ini. CSMY bagi hint PRU 15 end of this year. Saya takut tak sempat nak PRU 15 tu. Tak sempat nak Disember dah. Saya takut tak sempat nak Disember tahun ni. Kalau tahun ni nak Disember tu lebih kurang je dengan sekarang. Kalau Disember dengan bulan 8, bulan 9 lebih kurang je. Lebih kurang je boleh berlaku PRU nya. Kalau PRU yang Tan Sri Muhyiddin kata bulan Disember PRU 15, kenapa tak bulan 8, bulan 9, bulan 10 pun sama juga, boleh berlaku juga. Kita rasa tak stabil dalam keadaan kerajaan ni. So anytime kita nampak, anytime boleh jadi. Jadi tuan-tuan dan puan, bersedialah ke arah PRU tu. Semakin dekat PRU, semakin dekat persidangan parlimen, dia akan membuatkan ketidakstabilan pasaran. Okey, tahniah untuk anda yang sauk saham SH Chan. Tahniah. Mana alumni yang sauk saham SH Chan? Cik Zari atau Cik Razif ada memegang saham SH Chan. Tahniah guys. Masuk 65 pun cantik juga. Tahniah Cik Razif. Tahniah 65 sen pun cantik juga. Alhamdulillah. Tahniah. Sekarang 69. Paling tinggi berapa? Paling tinggi 73 sen. Okey lah. Tahniah untuk saham SH. Ya. Yes, pengalaman tu penting. Okey, anda yang kat luar sana, kita banyak nak sembang. Bukan nak sembang, nak spot banyak saham ni. Sekarang ni dah pukul 9.30. Okey, masa sangat-sangat penting bagi saya untuk melihat saham-saham ini. Inilah masa ni. Okey, terima kasih yang kat luar sana ikut saya biasa. Okey, daily morning market update sini berlangsung biasanya pukul 8.45. 8.30 kita dah buka. InsyaAllah kita akan buat seterusnya live trade. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita berjumpa lagi. Okey. Untuk anda yang nak join daily morning market updates dalam Supreme Premier, ada link. Okey, link dah disediakan. Okey, link dah disediakan, insya-Allah. Sila klik link tu, ada cara terpantas
ada cara yang lebih memudahkan untuk join Daily Morning Market Update dalam Supreme Premier. Okay, jangan lupa hari Selasa depan, hari Selasa minggu depan ada kelas online coaching percuma. Kelas online coaching percuma pukul 9 malam. Anda boleh buat pendaftaran melalui OnPay. Okay, InsyaAllah ada grup baru untuk anda. Okay, kita jumpa lagi yang kat kawasan Piasu kat luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.